Salam sejahtera kepada pensyarah yang dihormati Encik Said Hamzah bin Said serta rakan yang dikasihi sekalian. Berdiri megah tubuh negara, tiada tandingan teguh di persada. Salam diberi mula bicara, hajatku ingin berkongsi minda. Salam sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin yang saya hormati. Saya akan membentangkan tentang kerangka sistem pendidikan di China. Baik. Di China, terdapat dua buah sistem pendidikan yang terdiri daripada pendidikan prasekolah dan pendidikan khusus. Bagi pendidikan prasekolah di China, perkembangannya prasekolah di China berpegang pada prinsip pelaksanaan yang bergantung pada inisiatif atau kawasan masyarakat setempat. Dalam pada itu, di luar juga terdapat prasekolah yang bukan hak milik kerajaan, unit-unit kerja serta organisasi. Namun begitu, tidak seharusnya bersalah sangka kerana sistem pendidikan di China juga tetap dalam undang-undang negara. Hal ini demikian, soalnya pendidikan tersebut pada umumnya dilaksanakan secara purna waktu. Selain daripada itu, sistem pendidikan di China juga tertumpu kepada sistem pendidikan khusus untuk anak-anak dengan kemampuan standard minimum. Pendidikan khusus ini cukup berkembang pesat semenjak berdirinya Republik Rakyat China. Jumlah sekolah bagi anak-anak tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita telah berkembang dari 42 buah dalam tahun 1949 dan menjadi 746 buah dengan jumlah yang dilayani dari 2,000 hingga 72,000 orang. Seterusnya saya akan menyambung serba sedikit berkaitan dengan kurikulum pendidikan prasekolah di China. Kurikulum pendidikan prasekolah ni tak kira pendidikan yang berasaskan pendidikan tidak boleh digubah dengan sesuka hati ataupun tidak boleh diubah apa yang termaktub dalam kurikulum pendidikan negara tersebut, jadi mereka perlulah follow up dengan apa yang kurikulum perlu disampaikan. Beberapa menghantar anak-anak ke prasekolah pada umur seusianya 3 tahun. 3 tahun dan mengambil pembelajaran mereka selama 3 tahun. Maksudnya 3 tahun tambah 3 tahun, jadi anak dia akan bersekolah di prasekolah selama tahunlah sehingga 6 tahun. Seterusnya, hal ini kerana ilmu adalah amat-amat penting bagi segolongan masyarakat di China kerana ilmu adalah sesuatu pendorong untuk anak-anak apabila besar mereka akan jadi orang yang berguna dan mendorong kepada kehidupan mereka lah. Okey, seterusnya kesan dia, anak-anak akan menjadi bijak dalam segala aspek dan juga dia akan berfikir secara matang apabila dia melakukan sesuatu. Dan dimaklumkan pembelajaran di prasekolah ini mengambil masa selama 3 tahun, iaitu bermula daripada umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan juga 6 tahun. Tidak muskil lagi. Seperti juga di Malaysia, kanak-kanak juga perlulah mengambil pendidikan awal, iaitu berasaskan daripada tadika, prasekolah daripada semenjak mereka berusia 4 hingga 6 tahun untuk mereka menimba ilmu dan juga untuk mendorong mereka untuk menjadi orang ataupun generasi yang serba boleh dan berpendidikan pada masa akan datang. Seterusnya, pada usia selepas pada peringkat prasekolah, kanak-kanak akan dimasukkan kepada pendidikan peringkat rendah, iaitu kanak-kanak berumur 7 tahun akan melanjutkan pelajaran mereka di peringkat sekolah rendah, yang guru akan mengajar anak-anak untuk mendalami ilmu geografi, sains, matematik dan sebagainya. Tingkat mereka bermain sambil belajar, oleh kerana daripada situ mereka dapat mendalami ilmu baru. Daripada situ juga mereka mempunyai sifat yang ingin cuba, ingin tahu, ingin memegang. Jadi daripada situlah guru-guru kena kreatif untuk membuat sesuatu benda yang baru untuk menarik minat mereka, dan mereka juga perlu aktif dalam menjalani pendidikan terutama pendidikan jasmani, pendidikan yang menyebabkan mereka punya minda cergas. Seperti yang diperkatakan, kanak-kanak memang aktif dengan belajar sambil bermain kerana itu adalah sifat dalam diri mereka. Mereka suka untuk bermain sambil belajar.
Sebagai contoh, pergi lawatan, lepas tu pergi research dan macam-macam lagi. Ini terdapat juga perbezaan antara kanak-kanak yang mendapat pendidikan di prasekolah bandar dan juga pendidikan yang berada di luar bandar. Maksudnya peringkat kanak-kanak mendapat pendidikan di prasekolah bandar ni mereka advance, maksudnya mereka serba boleh ataupun di pelajaran mereka tu lagi menarik berbanding dengan kanak-kanak yang pendidikan di prasekolah yang berada di luar bandar. Maksudnya luar bandar mesti akan diterapkan dengan pendidikan pertanian. Okey, seterusnya kawan saya akan membentangkan pula serba sedikit tentang pendidikan yang lain. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Seterusnya saya akan menerangkan beberapa pentadbiran yang berada di dalam pendidikan di China. Yang pertama adalah bagi mereka, pendidikan di negara China ni amatlah sangat penting bagi masyarakat mereka. Hal ini kerana orang yang berilmu akan mendapat sesuatu ganjaran yang besar dalam hidup mereka. Seterusnya, bidang yang diterajui oleh masyarakat di China dan anak-anak yang bersekolah di negara China adalah bidang kesusasteraan yang berbeza di antara pinggir bandar dan juga bandar. Okey, seterusnya, matlamat utama pendidikan China ni bagi masyarakat mereka adalah untuk lulus dalam peperiksaan awam. Seterusnya adalah untuk bekerja dengan kerajaan mereka, iaitu kerajaan China. Seterusnya bagi rakyat-rakyat dan masyarakat yang menuntut ilmu di negara China, bagi pendidikan rendah mereka akan dididik untuk guru-guru mengajar anak-anak itu menghasilkan tulisan yang berbentuk ideogram. Seterusnya untuk mengenali tulisan-tulisan dan menghafal beberapa makna yang orang China punya pendidikan. Seterusnya pada peringkat menengah pula, guru-guru ini memberi penerangan untuk anak-anak ini menumpukan perhatian mereka terhadap pembuatan ataupun pengarangan bertulis karangan sastra yang berunsurkan kesusasteraan. Okey, seterusnya pada peringkat tinggi pula, anak-anak di China ini dididik dengan cara untuk menterjemah buku suci yang diperturunkan oleh pendidikan mereka lah, pentadbiran mereka. Okey, ini memenuhi keperluan kerajaan. Hal ini kerana bagi masyarakat di China, orang yang berilmu akan mendapat kedudukan untuk mengetuai kerajaan mereka ataupun mengambil tempat untuk bekerja di dalam bidang kerajaan di China lah. Okey, seterusnya adalah mengekalkan kuasa politik dengan adanya ilmu pengetahuan yang bernas, yang baik dan juga fahaman yang orang kata macam fahaman yang betul. Kuasa politik itu adalah peperiksaan awam dilakukan adalah untuk melatih minda anak-anak ini yang penuntut ilmu tidak kira usia dan umur, untuk refresh balik ataupun untuk menguji pemikiran kognitif mereka, apa yang mereka hafal dan apa yang mereka tidak menghafal. Seterusnya, peperiksaan awam mereka ni adalah tiada had yang diutamakan ataupun ditetapkan. Maksudnya tidak kira umur, tidak kira usia, walaupun tua dan muda, mereka boleh untuk menduduki peperiksaan awam mereka di negara China. Berbanding dengan negara Malaysia, ada tahap-tahap yang perlu diambil peperiksaan, ada tahap yang tidak perlu diambil peperiksaan. Bagi negara China, untuk pelajar yang lulus dalam peperiksaan, ianya akan menjadi salah satu peluang pekerjaan kepada diri mereka lah, seperti pegawai pendidikan dalam bidang pentadbiran dan juga orang-orang yang ternama dekat negara China. Sebab apa? Sebab mereka memiliki pendidikan dan ilmu fahaman yang bernas yang orang boleh follow. Okey, seterusnya, peperiksaan awam di negara China ni sangat ketat sebab bagi mereka peperiksaan ini adalah satu benda yang penting dalam diri seseorang masyarakat mereka. Kalau berat seperti dihukum mati. Sebagai contoh, sebelum memulakan peperiksaan awam, mereka perlu duduk dalam satu tempat yang berkurung. Seterusnya mereka akan menjawab soalan tu dengan sendiri tanpa melibatkan bantuan orang lain.
Jadi daripada sini dapat melatih hidup mereka ni untuk bersiap sedia sebelum menjawab peperiksaan awam. Orang-orang yang menjaga semasa peperiksaan juga dikenakan hukuman ketat. Maksudnya mereka perlu duduk dalam satu bilik. Mereka akan dikurung selama beberapa hari. Hal ini kerana untuk mengelakkan mereka ini bagi tahu dekat pelajar apa soalan masuk, apa soalan yang tidak masuk. Jadi daripada situ adalah menentukan keadilan bahawa pelajar tidak bergantung harap kepada guru ataupun pendidik, mempunyai ilmu pendidikan yang baik. Jadi daripada situ mereka akan dapat sifat saling hormat menghormati, seterusnya bersopan santun dengan orang yang mungkin pada kita benda tu tidak mudah, tapi ianya adalah satu adab yang perlu diterapkan dalam diri seseorang anak-anak ataupun masyarakat, tidak kira tua ataupun muda. Okey, seterusnya dia akan menilai ataupun memupuk nilai moral dalam diri seseorang individu untuk berkelakuan baik. Okey, seterusnya ialah sistem pentadbiran pentadbiran pendidikan di China ini juga berpandukan beberapa kurikulum yang tidak boleh digubal yang melalui daripada kitab-kitab suci daripada negara China. Okey, itu sahaja daripada saya, serba sedikit tentang sistem pentadbiran pendidikan di negara China yang mungkin akan disamakan oleh negara-negara lain ataupun tidak mungkin. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Lim Izin. Saya akan membentangkan fakta pendidikan di negara China. Terdapat beberapa fakta pendidikan yang menarik di negara China. Yang pertama adalah senaman harian. Sebelum memulakan sesi pelajaran, pelajar akan menjalankan aktiviti senaman pada setiap hari dengan mengikuti arahan guru. Tujuan melakukan senaman harian ini adalah untuk menjaga tubuh badan dan berasa lebih semangat. Terdapat juga senaman harian sesi kedua, iaitu pada 2 petang bersama muzik. Selain itu, fakta pendidikan di China yang kedua adalah aktiviti gotong royong. Pelajar akan berkumpul untuk membersihkan seluruh sekolah. Setiap pelajar mempunyai tugas masing-masing seperti menyapu sampah, mengelak tingkap, mencuci tandas dan menyusun meja. Aktiviti gotong royong ini adalah untuk mendidik pelajar bekerjasama dan membersihkan kawasan sekolah. Seterusnya, masa belajar lebih daripada 8 jam adalah salah satu fakta pendidikan di negara China. Waktu persekolahan di China adalah pada jam 7.30 pagi atau 8 pagi, kemudian tamat waktu persekolahan pada jam 4 hingga 5 petang. Namun, ramai pelajar, terutamanya pelajar sekolah menengah, tidak pulang segera ke rumah, sebaliknya mengulang kaji atau menyiapkan kerja sekolah yang diberikan oleh guru sehingga jam 8 hingga 10 malam. Fakta pendidikan di China yang keempat adalah mempunyai sesi belajar sendiri. Pelajar akan mempelajari pelbagai subjek dengan guru dari pagi hingga petang. Kemudian, pelajar akan belajar secara sendiri. Terdapat sekolah yang memerlukan pelajar menghadiri sesi pembelajaran kendiri di sekolah. Terdapat juga pelajar belajar di rumah sahaja. Di samping itu, fakta pendidikan di China yang kelima adalah mempunyai waktu tidur. Hal ini dikatakan kerana waktu pelajaran di China agak panjang. Pelajar diberi peluang untuk berehat atau tidur sebentar selepas makan tengah hari. Fakta pendidikan di negara China yang terakhir adalah carta kedudukan dikemas kini setiap hari. Hal ini kerana dapat memotivasikan pelajar agar lebih bersemangat tentang pembelajaran dan daya saing. Sebagai contoh, pelajar yang dapat menjawab soalan dengan betul akan dapat bintang, manakala pelajar yang berbual dengan rakan-rakannya, bintang akan ditolak. Carta kedudukan ini dikemas kini di papan kenyataan pada setiap hari supaya semua pelajar dapat melihat pencapaian masing-masing. Saya akan merumuskan topik kita pada hari ini. Sistem pendidikan di China dan Malaysia mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya akan memberikan beberapa perbandingan antara kedua-dua sistem pendidikan ini. Kelebihan melanjutkan pelajaran di China memberikan pelbagai manfaat. Sebagai contoh, gaya pembelajaran yang berbeza dan mungkin akan memberikan kesan yang lebih baik.
Selain itu, kelebihan seperti memahami tradisi dan budaya mereka. Apabila melanjutkan pelajaran di negara lain, kita juga akan menghadapi pelbagai cabaran dan mempunyai pengalaman yang berharga dan tidak mungkin lupakan. Kelebihan belajar di Malaysia pula adalah kualiti institusi pengajian tinggi yang baik. Hal ini kerana Malaysia mempunyai institusi pengajian tinggi yang berkualiti tinggi dan mampu berdaya saing dengan universiti lain di luar negara. Kelebihan belajar di Malaysia adalah kos hidup yang lebih rendah. Hal ini dikatakan kerana kos hidup di Malaysia cenderung lebih rendah berbanding dengan beberapa negara lain termasuk negara China. Peluang untuk belajar bahasa ibunda adalah antara salah satu kelebihan sistem pendidikan di Malaysia. Sebagai contoh, orang Cina dan orang India boleh belajar bahasa ibunda masing-masing, iaitu bahasa Cina dan bahasa Tamil. Di samping itu, terdapat juga kekurangan sistem pendidikan China, iaitu tekanan peperiksaan yang tinggi. Hal ini kerana sistem pendidikan di China dikenali dengan tekanan peperiksaan yang tinggi. Kurikulum yang terlalu padat juga salah satu kekurangan sistem pendidikan China. Kurikulum di China seringkali dianggap terlalu padat sehingga memberi tekanan kepada pelajar. Kekurangan sistem pendidikan China yang ketiga adalah cara belajar tidak menarik. Hal ini dikatakan kerana sistem pendidikan China sering memberi tumpuan kepada pembelajaran menghafal sahaja. Kekurangan sistem pendidikan Malaysia pula adalah kekurangan infrastruktur. Kekurangan semangat perpaduan juga merupakan kekurangan sistem pendidikan Malaysia. Walaupun terdapat usaha untuk mencapai perpaduan antara masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa masih belum kukuh. Kesimpulannya, setiap negara mempunyai keunikan dan kelebihannya tersendiri. Sekiranya anda mempertimbangkan untuk melanjutkan pelajaran di luar negara, mestilah menilai keperluan dan maklumat pendidikan sendiri dahulu. Itu sahaja pembentangan kami tentang tajuk sistem pendidikan di negara China. Sekian, terima kasih.